Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah Tahun 5, topik Datuk Maharaja Lela dan Jam Tuan Amtah. Baiklah, sebelum kita masuk kepada topik ini, sebelum ni kita ada belajar tokoh-tokoh tempatan yang lain yang menentang penjajahan kuasa asing, iaitu British yang telah menjajah di negara kita. Antara tokoh tempatan yang kita dah belajar sebelum ni ialah Retap, Syarif Masahur dan Dol Said. Setakat ini yang persamaan yang ketiga itu, mereka merupakan tokoh yang disanjung oleh masyarakat setempat kerana menentang penjajahan kuasa asing di negara kita. Pihak British telah menimbulkan kemarahan terhadap penduduk-penduduk setempat kerana atas campur tangan mereka dalam pentadbiran atas tanah talukan mereka. Penentangan ini melibatkan pertumpahan darah antara tentera tempatan dan tentera penjajah. Ada juga pemimpin dan tokoh tempatan yang bijak dengan menggunakan kedamaian. Ada juga yang menyerah diri atas kekalahan yang teruk. Maka perjuangan mereka terhadap penentangan kuasa asing telah diingati dan dicatatkan dalam sejarah supaya diceritakan oleh kepada generasi-generasi baharu tentang perjuangan nenek moyang kita untuk membebaskan diri daripada anasir-anasir luar dan kekejaman penjajahan kuasa asing terhadap mereka dan negara mereka, iaitu negara kita lah di tanah persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Malaysia pada kini. Baiklah, kita masuk kepada topik Datuk Maharaja Lela, iaitu tokoh tempatan di Perak. Okay. Nama penuh beliau ialah Datuk Maharaja Lela Pandak Lam. Datuk Maharaja Lela ini merupakan orang besar Belapan Perak yang mentadbir kawasan Pasir Salak. Orang besar Belapan Perak ni merupakan hierarki dalam pentadbiran yang mentadbir kawasan di negeri Perak, iaitu kalau hierarki yang paling atas sekali ialah Sultan. Okey, Pasir Salak ni di Perak, iaitu Kampung Gajah. Sekarang tempat perjuangan Datuk Maharaja Lela dijadikan muzium tentang peristiwa perjuangan Datuk Maharaja Lela terhadap J.W.W. Birch. Okey, siapa itu J.W.W. Birch? Baiklah, nama penuh J.W.W. Birch ialah James Wheeler Woodford Birch. Kamu boleh tengok di bawah ini, tahukah anda? Okey, itu nama penuh J.W.W. Birch. Dipendekkan kerana namanya panjang. Okey. J.W.W. Birch ni merupakan residen British yang merupakan pentadbir negeri yang paling tertinggi. Setiap negeri yang ditadbir oleh British mempunyai residen-residen, kecuali di Pulau Pinang, iaitu Governor. Okey. Kenapa Datuk Maharaja Lela menentang penjajah British pada ketika itu? Kerana J.W.W. Birch telah campur tangan dalam pentadbiran negeri dan adat resam orang Melayu.
Jenderal Yubus juga mengambil alih kuasa sultan dan pembesar tempatan serta memperkenalkan cukai baru yang membebankan rakyat. Satu perkara lagi yang Datuk Maharaja Lela yang tak suka sangat dengan pihak British ini kerana mereka bersikap angkuh dan sombong. Kenapa orang Melayu pada ketika itu sangat tak suka selain daripada sikap yang sombong ni? Kerana dia menyentuh pentadbiran negeri dan adat resam orang Melayu lah. Ini yang terutama. Okey. Kerana orang Melayu ni kita mengamalkan budaya dan adat resam. Jadi apabila pihak luar yang bukan orang Melayu mencampur tangan dalam adat resam orang Melayu, itu yang membuatkan mereka marah. Terutamanya dalam pentadbiran negeri yang mengambil alih kuasa sultan dan pembesar tempatan. Kenapa? Pada waktu itu, sultan merupakan pemerintah tertinggi di negeri Perak. Jadi apabila British ini datang menjajah ke tanah Melayu, itu yang dia kurangkan kuasa sultan di bawah residen British. Kiranya residen British ini merupakan pemerintah tertinggi pada ketika itu. Dan juga disebabkan memperkenalkan cukai yang tinggi sehingga membebankan rakyat. Ketika itu rakyat bukannya kaya raya. Mereka kebanyakannya bercucuk tanam dan membuat pertanian dan mengutip hasil pertanian lah. Okey. Kita tengok peristiwa penentangan Datuk Maharaja Lela. Pada Februari 1875, Sultan Abdullah, iaitu Sultan Negeri Perak pada ketika itu, Datuk Maharaja Lela dan pembesar Melayu Perak membuat bantahan terhadap campur tangan British. Kemudian, pada bulan September 1875, Datuk Maharaja Lela bersetuju mengambil tanggungjawab untuk membunuh residen British iaitu G.W.W. Birch. Kemudian, 2 bulan selepas itu iaitu pada bulan November, G.W.W. Birch ini dibunuh oleh nama dia Semputum atas arahan Datuk Maharaja Lela di Sungai Perak, Pasir Salak. Jadi, di sini menunjukkan peta kawasan penentangan Datuk Maharaja Lela di Perak, iaitu betul-betul bersebelahan dengan Sungai Perak. Semputum ini merupakan orang bawah Datuk Maharaja Lela, sebab tu dia diarahkan oleh Datuk Maharaja Lela untuk membunuh G.W.W. Birch pada ketika itu. Okey. 2 tahun selepas itu, selepas pihak British dapat tahu siapa si dalang yang membunuh G.W.W. Birch, maka Datuk Maharaja Lela dan Semputum ditangkap dan kemudian mereka dijatuhi oleh hukuman gantung sehingga mati. Okey. Jadi di sini menunjukkan gambar diorama peristiwa pembunuhan G.W. Birch di Sungai Perak, Pasir Salak. Okey. Diorama ni membawa maksud kiranya suasana peristiwa pada ketika itu. Di sini kita dapat lihat sebab-sebab penentangan Datuk Maharaja Lela kerana tidak suka dan mempunyai sokongan Sultan dan pembesar Melayu yang berkuasa pada ketika itu. Kalau tiada penentangan, kemungkinan rakyat ketika itu dibebankan dengan cukai yang tinggi. Tetapi malangnya Datuk Maharaja Lela dibunuh dan Sultan Abdullah dibuang ke Pulau Seychelles. Jadi kita kena ingat, kita kena bersatu hati dan
berusaha menghalang anasir-anasir luar daripada negara kita dijajah. Di sini cikgu sertakan video tentang perjuangan Datuk Maharaja Lela di Pasir Salak. Datuk Maharaja Lela Pandak Lam merupakan salah seorang daripada orang besar berlapan negeri Perak. Selaku pembesar negeri Perak, beliau diberi kuasa mentadbir kawasan Pasir Salak, sebuah kawasan di hilir Sungai Perak, sebab penentangan. Apabila perjanjian Pangkur ditandatangani oleh Raja Muda Abdullah dan Sir Andrew Clark, Gubernur Negeri-Negeri Selat pada tahun 1874. Perjanjian tersebut menandakan bermulanya campur tangan British di negeri-negeri Melayu yang beraja, bermula di negeri Perak. Raja Muda Abdullah yang diiktiraf sebagai Sultan Perak telah diminta untuk menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai residen di Perak. Hasilnya, J.W.W. Bush telah dilantik menjadi residen British di Perak. Beliau berkuasa memberi nasihat kepada Sultan Perak dalam segala hal pentadbiran, kecuali hal ehwal agama Islam dan adat Melayu. Pelantikan Bush tersebut telah menimbulkan persengketaan antara British dan para pembesar Melayu. Hal ini kerana sikap residen British yang angkuh dan sombong serta mengambil alih kuasa Sultan dan para pembesar Melayu. Antaranya, British telah bertindak memperkenalkan cukai baharu yang membebankan rakyat. Malah, Bush telah menghalang pembesar Melayu mengutip cukai kerana segala urusan percukaian diuruskan oleh pemungut cukai yang dilantik oleh British. Peristiwa penentangan. Setelah penguasaan J.W.W. Bush semakin berleluasa di Perak, satu perjumpaan sulit di antara Sultan Abdullah dan para pembesar Perak telah berlaku di Durian Sebatang. Dalam mesyuarat tersebut, Datuk Maharaja Lela telah bersetuju untuk mengambil tanggungjawab membunuh residen British iaitu J.W.W. Bush. Pada bulan November 1875, J.W.W. Bush ketika sedang mandi di Sungai Perak, Bush telah dibunuh oleh sekutu. Hal ini telah menggemparkan British di negeri-negeri Selat. Gubernur British segera menghantar tentera dan polis British dari Pulau Pinang bagi menangkap pembunuh Bush. Walau bagaimanapun, pasukan British telah mengalami kekalahan. Hal ini kerana pasukan tentera Perak telah berkubu di Pasir Salak dengan kubu yang kukuh. Mereka juga mempunyai kelengkapan meriam rentaka dan senapang. Gubernur British di negeri-negeri Selat kemudiannya telah meminta bantuan ketenteraan dari British di India dan Hong Kong. Hasilnya, satu ketumbukan kapal perang seramai 300 orang tentera telah tiba di Perak dari Hong Kong dan 1,400 orang tentera Gurkha dari India. Kekuatan tentera British yang menghampiri 2,000 orang tentera telah menentang tentera Perak yang terdiri daripada 800 orang tentera. Pasukan British juga mempunyai kelengkapan canggih seperti meriam dan roket. Pun begitu, keampuhan kota pertahanan orang-orang Melayu di Pasir Salak mengakibatkan pasukan British terpaksa menyerang selama beberapa kali dalam peristiwa Perang Pasir Salak tersebut. Akhirnya, serangan dan kepungan tentera British tidak dapat diatasi oleh orang-orang Melayu Perak. Mereka telah terpaksa berundur dan kemudiannya dikalahkan oleh pasukan British. Perang Pasir Salak telah diisytiharkan tamat apabila pembunuh J.W.W. Bush ditangkap dan dikenakan hukuman pengadilan. Dalam penghakiman tersebut, 3 orang yang bertanggungjawab membunuh Bush iaitu Seputum, Datuk Maharaja Lela dan Pandak Indut telah digantung sampai mati, manakala Sultan Abdullah dikenakan hukuman buang negeri ke Pulau Seychelles.
Baiklah, seterusnya kita tengok tokoh tempatan yang menentang British, iaitu Yang Tuan Antah. Baiklah, nama sebenar Yang Tuan Antah ini ialah Tunku Antah Raja Radin, yang merupakan anak Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Yang Tuan Besar pada ketika itu dia sama kedudukannya dengan Sultan, cuma Negeri Sembilan ini tiada bersultan dan tiada beraja, yang menggunakan gelaran Yang Tuan Besar. Kita tengok sebab penentangan. Sebab penentangannya kerana British telah mencampuri urusan pentadbiran di Sungai Ujong Negeri Sembilan. Kalau kita tengok-tengok, British ni memang gemar mencampuri urusan pentadbiran di Tanah Melayu untuk menjajah wilayah-wilayah dan negeri-negeri di Tanah Melayu. Kemudian, selain itu, disebabkan British menyokong Datuk Kelana iaitu yang merupakan musuh Yang Tuan Antah ketika itu, yang mendakwa Teraci ialah wilayahnya. Jadi, beliau tidak bersetuju dengan tindakan tersebut yang menyokong musuhnya Datuk Kelana, dan juga bimbang British akan meluaskan kuasa terhadap wilayah-wilayah yang lain. Beliau boleh nampak ketamakan British untuk menjajah kawasan-kawasan lain disebabkan mencampuri urusan-urusan pentadbiran di Negeri Sembilan. Kita tengok peristiwa penentangan. Pada tahun 1875, telah berlaku pertempuran di Paroi dengan pihak tentera British. Kemudian, beliau telah berjaya menawan Paroi. Namun, British menyerang balas semula dan akhirnya berjaya mengalahkan pasukan Yang Tuan Antah. Setahun selepas itu, iaitu pada tahun 1876, Yang Tuan Antah berunding dengan pihak British untuk menambatkan persengketaan. Kemudian daripada hasil tersebut, beliau diiktiraf sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Seri Menanti ini nama kawasan di Negeri Sembilan dan merupakan tempat bersemayam Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Di sana mempunyai Istana Seri Menanti. Kita tengok gambar ni. Gambar yang pertama ini merupakan peta jajahan takluk Seri Menanti. Ni kawasan Negeri Sembilan pada ketika itu. Dan yang gambar kedua ini merupakan gambaran pertempuran antara pihak British dengan tentera Yang Tuan Antah. Jadi kalau kita lihat di sini, Yang Tuan Antah ni selepas pertempuran, beliau menggunakan kebijaksanaannya untuk berunding dan berdamai dengan British untuk menamatkan persengketaan, kerana beliau tidak mahu rakyat-rakyatnya banyak terkorban atas tentera British yang kejam dan terlalu banyak tenteranya dihantar untuk menentang Yang Tuan Antah. Jadi daripada peristiwa tersebut, Yang Tuan Antah telah diiktiraf sebagai pemerintah Negeri Sembilan, iaitu sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Okey. Seterusnya cikgu akan tunjukkan video tentang perjuangan Yang Tuan Antah. Yang Tuan Antah atau nama sebenarnya Tunku Antah Ibni Raja Radin merupakan anak kanda kepada Yang Tuan Radin, iaitu Yang Tuan Besar Negeri Sembilan yang keempat. Yang Tuan Antah telah diangkat oleh orang-orang besar sebagai raja setelah kemangkatan Yang Tuan Besar kelima, iaitu Yang Tuan Imam pada tahun 1869. Sebagai Yang Tuan yang telah ditabarkan, baginda telah bersemayam di Istana Seri Menanti. Sebab penentangan. Luak Sungai Ujong, iaitu kawasan Seremban pada hari ini, merupakan salah sebuah daripada 9 negeri dalam Persekutuan Negeri Sembilan
di bawah penguasaan Yam Tuan Besar di Seri Menanti. Pada waktu pemerintahan Yam Tuan Antah, persengketaan telah berlaku di antara Datuk Kelana Syed Abdul Rahman dengan Datuk Bandar Kulub Tunggal bagi merebut cukai perdagangan di Sungai Linggi. Bagi mengatasi persengketaan tersebut, Datuk Kelana telah mendapatkan bantuan daripada Gubernur British di Singapura bagi melindungi keselamatan di Sungai Ujong. Hasilnya, British telah mula campur tangan di Sungai Ujong dengan melantik Kapten Murray sebagai residen British di Sungai Ujong. Tindakan campur tangan British di Sungai Ujong tidak disenangi oleh Yam Tuan Antah kerana bimbang British akan meluaskan pengaruhnya sedikit demi sedikit ke kawasan lain di Negeri Sembilan. Persengketaan antara Yam Tuan Antah dan Datuk Kelana meletus apabila Datuk Kelana mengisytiharkan kawasan Teraci sebagai sebahagian wilayah penguasaan Sungai Ujong. Keadaan ini menimbulkan kemarahan Yam Tuan Antah kerana Teraci merupakan sebahagian daripada wilayah penguasaan Seri Menanti. Tindakan pegawai British yang melakukan kerja-kerja menyukat tanah dan menanda sempadan di kawasan Teraci telah membangkitkan lagi kemarahan Yam Tuan Antah. Peristiwa penentangan. Pada tahun 1875, pasukan tentera yang dipimpin oleh Yam Tuan Antah seramai lebih 4,000 orang telah mara ke kawasan Sungai Ujong. Pasukan baginda telah dibantu oleh para pembesar lain seperti Datuk Siaman Gagak, Tunku Besar Tampin, Tentera Rembau, Johor dan Jelebu. Ketika pasukan tentera Yam Tuan Antah tiba di Paroi, satu pertempuran telah meletus dengan tentera dan polis British dari Sungai Ujong. Disebabkan oleh jumlah pasukan Seri Menanti yang ramai, di samping mempunyai kelengkapan senapang, pasukan British telah tewas dan terpaksa berundur. Pasukan Yam Tuan Antah telah berjaya menawan kawasan Paroi dan kemudiannya berkubu di tebing Sungai Linggi. Kapten Murray selaku residen Sungai Ujong telah meminta bantuan ketenteraan daripada British di negeri-negeri Selat bagi menghadapi ancaman pasukan Yam Tuan Antah. Melalui bantuan 350 orang tentera British dari Pulau Pinang, kawasan Paroi telah dapat ditawan semula oleh pasukan British. Pasukan Yam Tuan Antah telah berundur ke kawasan hutan Bukit Putus yang menjadi sempadan di antara Sungai Ujong dan Seri Menanti. Mereka telah berkubu di kawasan hutan berbukit tersebut. Bantuan ketenteraan British dari negeri Selat telah tiba di Sungai Ujong dengan tambahan unit meriam dan askar Gurkha dari India. Tentera British kemudiannya mara ke Seri Menanti dan pertempuran telah berlaku di hutan Bukit Putus. Pasukan yang dipimpin oleh Yam Tuan Antah telah mengalami kekalahan dalam perang tersebut, menyebabkan pasukan tentera British mara sehingga ke istana Seri Menanti. Yam Tuan Antah dan kerabatnya telah mendapatkan perlindungan di istana Johor. Sultan Johor pada ketika itu, iaitu Sultan Abu Bakar, menasihati Yam Tuan Antah untuk berdamai dengan British. Akhirnya, satu perjanjian damai telah diadakan antara Yam Tuan Antah dan Gubernur negeri-negeri Selat di Singapura. Melalui perjanjian tersebut, Yam Tuan Antah diiktiraf sebagai Yam Tuan Besar bagi kawasan Seri Menanti, manakala Datuk Kelana Syed Abdul Rahman dikekalkan sebagai Undang Luak Sungai Ujong. Baiklah, sudah cikgu terangkan tentang dua tokoh tempatan yang menentang British, iaitu Datuk Maharaja Lela yang menentang British di Pasir Salak, Perak, dan Yam Tuan Antah di Sungai Ujong, Negeri Sembilan. Kedua-dua tokoh tempatan ini mempunyai persamaan, iaitu menentang British yang telah mencampuri urusan pentadbiran di tanah Melayu. Mereka ini mempunyai semangat patriotisme dan sangat setia kepada Sultan dan negara. Baiklah, di sini cikgu akan bagi latihan. Arahannya sila jawab soalan di pautan yang diberikan. Pautan ni cikgu sudah bagi dan cikgu akan masukkan dalam
Telegram supaya memudahkan kamu menjawab soalan di aplikasi WordWall. Kemudian screenshot tugasan tersebut setelah siap dan hantar kepada cikgu di WhatsApp ataupun Telegram. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.